rasa imam ni tak betul, kamu tak payahlah solat kat sini. Kamu keluar, kamu balik, kamu cari tempat solat lain. Dia halau saya untuk solat dekat surau. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okay, macam ni. Cerita dia, imam yang minggu lepas yang dia banyak salah makhraj dan tajwid tu kan. Okay, hari ni dia imam lagi. Tadi imam isyak. Okay, lepas tu saya dah tak puas hati lah sebab saya tak suka bila bacaan bagus, hafazan dia elok, lancar semua ayat tapi banyak salah makhraj. Huruf-huruf tak okey, huruf ha, huruf apa lagi, dha, banyak yang tak okey. Saya pun akhirnya decide lah. Lepas solat isyak tu saya cakap kat adik saya, KP, Kak rasa dah kena tegur ni. Saya pergi dekat guard, saya minta lah kertas dengan pen. Ni saya buat surat ni. Okay. Lepas tu saya pun dah happy lah kan sebab ni lah cara kita nak tegur. Daripada minggu lepas kan dah seminggu tak tertegur lagi. Lepas tu bila saya dah tulis semua, baru tulis paruh tu, tiba-tiba jaga tu datang bawa makcik surau rasanya. Okay, lepas tu makcik tu datang kat saya. Sebab saya cakap dekat makcik jaga tu, saya cakap lah, rela tu lah untuk yang jaga COVID, tulis nama, suhu semua. Saya cakap lah, saya nak minta kertas dengan pen boleh? Saya nak tulis surat untuk imam. Macam tu, saya cakap macam tu. Lepas tu makcik surau tu datang. Ya Allah, sebab mata. Okay, lepas tu makcik surau tu datang kat saya. Dia kata, awak ni siapa? Ada jawatan ke kat sini? Makcik tu kata, awak ni siapa? Ada jawatan ke kat sini, kat surau ni? Awak siapa nak komen-komen orang macam ni? Awak ingat kalau awak ustazah ke, awak boleh nak komen-komen suka hati awak ke? Awak ingat awak yang betul. Jangan silap-silap, awak ni yang kena nanti, kena balik. Dia kata macam tu cuba bayangkan. Dah lah tak tahu apa-apa. Okey, tak sekarang cerita dia. Saya pergi kat jaga tu, saya minta surat dengan pen je. Saya cakap macam tu je. Okey, lepas tu okay, lepas tu cakap lah dekat makcik tu, makcik, saya nak betulkan bacaan imam tu, bacaan Al-Quran dia, bacaan tajwid dia. Lepas tu dia kata, mana ada, tak boleh komen-komen macam ni, tak ada. Awak siapa? Dia ulang banyak kali perkataan, awak siapa? Awak ada jawatan kat sini, awak siapa nak tegur-tegur orang? Macam tu. Lepas tu saya pun cakap, okay, diam jap. Lepas tu makcik tu kata, okey, kalau awak rasa awak betul sangat, boleh lepas ni saya bawa awak jumpa pakcik surau. Awak jumpa jawatan kuasa masjid. Macam tu lah. Lepas tu saya pun, okey, boleh makcik, saya memang nak jumpa pun. Sebab tu saya tulis surat, sebab saya tak tahu nak jumpa macam mana. Saya berlembut lah, guna bahasa saya lah. Saya cakap elok-elok. Makcik tu punya berangin, kalah gunung berapi. Sumpah lah, aku cakap memang, ya Allah, astaghfirullahalazim. Tapi tak habis lagi macam ni. Okay, lepas tu dah kan, saya tutup balik surat ni, saya letak balik pen dekat jaga. Okay, lepas tu solat tarawih tu dalam keadaan memang tak tenang lah sebab pahal makcik ni, ya Allah. Okay, lepas tu solat tarawih dah rakaat keempat tu, makcik tu dekat dia. Saya solat dekat luar surau sebab saya lambat. Lepas tu makcik tu kat dalam surau lah kan, dia keluar. Lepas tu dia datang. Kamu nak jumpa kan? AJK masjid lepas ni. Saya pun ya nak jumpa. Lepas tu okey lah kan, saya pun sambunglah solat. Tapi memang tak tenang lah, memang tekan je tasbih tu, ya Allah. Solat tu pun sabar je. Sebab makcik tu tiba-tiba panas, tak tahu kenapa. Saya elok je, makcik tu yang lebih-lebih. Orang solat semua doa-doa, semua zikir, dia dah bangun, dah pergi kat belakang serang saya. Makcik tu bercakap memang kuat gila, satu surah tu memang dengar. Lepas tu semua makmum kat depan tu, yang makmum perempuan semua tengok kat saya. Macam saya dah buat dosa, benda apa kat situ tak tahu. Okay, tak habis kat situ lagi. Dah habis tarawih semua, dah habis witir. Makcik tu, dah habis witir. Makcik tu datang kat saya. Dia kata, okay, lepas ni, dah habis kosong semua, saya bawa kamu masuk dalam. Pergi jumpa AJK masjid. Dengan muka garang dia. Aku pun, saya relax je, sumpah. Wallahi, saya relax sangat. Sebab saya tahu, saya tak salah sama sekali. Okay, lepas tu, dah lepas itu tu datang. Mana yang nak jumpa tu, mana? Sini. Memang garang gila, ya Allah. Okay, lepas tu saya pun dekat situ kan makcik saya risau gila tau kat saya sebab yelah makcik tu bebel, makcik tu bising sampai satu surau bahagian muslimah tu semua dengar, semua tengok kat saya. Mestilah makcik tu rasa macam ni tau. Makcik saya rasa macam, ya Allah, kenapalah dia marah-marah kat anak buah aku. Saya lupa nak tambahkan cerita. Waktu dia marah-marah kat saya, dia sempat halau saya pada surau ni. Dia kata, waktu yang dia kan jumpa saya banyak kali kan, lepas isyak lah, lepas tarawih ni lah ni semua tu, dia kata kat saya, kalau kamu rasa bacaan imam tak betul, kalau kamu rasa imam ni tak betul, kamu tak payahlah solat kat sini. Kamu keluar, kamu balik, kamu cari tempat solat lain. Dia halau saya untuk solat dekat surau. Astaghfirullahalazim. Saya pun makcik ni relax lah. Aku cakap bacaan dia, bukannya aku nak kata mazhab salah ke apa, bukan macam tu pun. Cik saya
Makcik saya macam nak nangis dah tahu sebab dia macam, "Ya Allah, kenapa jadi sampai macam anak aku nak kena halau daripada surau kan?" Saya relax je, saya kata kat makcik saya, "Makcik jangan risau, saya betul, saya tak salah apa-apa. Saya cuma nak betulkan keadaan," macam tu. Lepas tu akhirnya dah habis tu, dah habis kuitir, semua orang ramai dah balik, tapi ramai tak balik pun, ramai nak tengok apa yang saya nak buat lepas tu. So, saya pun masuk ke dalam masjid tu. Saya jumpa dengan, saya dikelilingi oleh 9 orang pakcik-pakcik surau dan seorang makcik. Lepas tu saya pun duduk, saya cakap, bagi salam semua, saya duduk tenang-tenang. Saya cakaplah, Assalamualaikum semua. Saya cakap minta maaf. Saya cakaplah tujuan saya. Saya cakap baik-baik. Saya cakap, Pakcik semua Assalamualaikum. Saya minta maaf sebelumnya. Saya hanyalah pelajar biasa je. Saya belajar Al-Quran. Saya cuma dengar bacaan imam. Ada yang kurang elok, ada yang kurang tepat bacaan makhraj. Saya cakap elok. Saya cakap betul-betul tujuan saya, kenapa saya tulis surat ni. Kenapa saya nak tegur. Lepas tu, masalahnya kan, waktu saya cakap, saya terangkan tu, ke 9 pakcik surau keliling saya tu, semuanya baik-baik tau. Semua memang angguk-angguk. Semua memang cakap, oh okey. Lepas tu imam yang menjadi imam pada hari tu, rupanya dia bukan budak tahfiz. Dia budak tahfiz tapi dah tua tau, 29 tahun. Tapi dia memang fokus kat saya, dia dengar apa saya cakap, apa yang saya cakap, huruf dia salah kat mana, semua tu. Makcik tu yang bising lebih, ya Allah, geram. Bayangkan kan ustaz-ustaz surau tu tengah cakap, oh ya, kita kita kalau ada salah, kita kena dengar ilmu daripada belah pihak mana supaya kita dapat baiki kesalahan semua. Makcik tu kat belakang, tapi ni budak tahfiz tau, imam bukan main. Lepas tu saya cakap kat dia, makcik Alhamdulillah saya duduk dalam Quran, saya pun dah hafal. Lepas tu dia, dah hafiz ke? Saya cakap, saya hafizah makcik. Ya Allah, astagfirullahalazim. Saya sabar je, tapi dalam masa yang sama saya kena tenang sebab saya kena explain. Okay, lepas tu akhirnya saya dah tenang, saya terangkan semua, saya cakap baik-baik. Tapi sambil saya cakap tu memang makcik kat belakang saya ni, saya tak suka betul lah mulut dia, Allah. Memang saya rasa, ya Astagfirullahaladzim. Sebab pakcik-pakcik lain elok je. Memang nampak lah riak muka pakcik tu pun bila makcik tu bersuara memang tak suka. Sebab yang dia omongkan tu loh tak betul. Bukan benda yang berfaedah pun. Saya cakap elok-elok, dia kata macam-macam lah. Lepas tu, dah habis jumpa semua pakcik-pakcik, masih dah settle semua. Bila dah settle jumpa dengan pakcik semua dah cakap terima kasih sebab tegur semua. Memang Alhamdulillah lah, pakcik-pakcik surau tu boleh respon sangat baik. Dia kata tak pernah ada orang berani tegur macam ni, tak pernah macam ni. Memang belum pernah ada orang yang berani bercakap, berani nak berjumpa dengan pakcik-pakcik surau. Dah 9 orang. Saya, ya Allah, saya tak bawa phone and time tu, tak boleh nak record apa-apa. Tapi memang Alhamdulillah lah. Imam tu sendiri yang pada hari tu yang silap tu pun, lepas dah habis jumpa tu, dia berjumpa saya, dia tanyalah dekat mana spesifiknya. Saya pun sebutlah huruf ta dia terlalu hamas, saya sebut huruf za, saya sebut huruf ha, saya sebut mana yang saya ingat, perkataan-perkataan mana saya bagi tahu elok. Penerimaan dia pun sangat baik. Tapi ya Allah, astagfirullahalazim, saya tak faham kenapa makcik tu dia punya bising sampai saya dah keluar bersurau. Saya dah keluar pada surau, makcik tu masih bebel kat dalam. Sambil-sambil dia kemas-kemas sejadah semua tu, sambil-sambil dia jalan tu, dia bebel lagi. Bukannya semua orang baca betul-betul, bukannya semua orang tu sekali jadi imam tu dia baca betul. Astaghfirullahalazim. Saya rasa terkilan dengan sifat makcik yang macam ni. Saya rasa makcik ni sangatlah jemut. Terutamanya waktu saya cakap saya nak tegur, dia terus kata, kamu jawatan apa kat sini? Masalahnya, ya Allah. Okay, jadi kesimpulannya kat sini, apa yang saya boleh sampaikan kepada yang menonton ni, bila kita tahu sesuatu kebenaran, bila kita tahu kita betul dan kita nak membetulkan keadaan tu, teruslah maju, beranilah. Walaupun apa yang terjadi tadi sebab tu sebenarnya waktu makcik tu dah halau-halau tu kan, adik saya kata, akak, dah jom balik, malah aku nak tengok makcik ni. Tapi saya cakap, takkan jadi pengecut. Saya pun tunggulah sampai habis kan. Sebab makcik tu macam memang tak puas hati. Makcik tu seakan-akan nak saya terus keluar pada surau tu, tak payah nak bising. Kau budak kecil, tak tahu apa-apa, tak payah bising. Dia cakap macam tu, tapi saya tetap nak jumpa pakcik-pakcik surau semua. Jadi, bila kita rasa kita betul, bila kita tahu benda yang salah kita kena betulkan, teruslah berdiri, stand for it. Teruskan je buat. Selagi kita tahu kita di pihak yang benar dan kita tak buat benda yang salah. Okey, jadi itulah ibrah terbesar apa yang saya dapat dan saya nak sampaikan sepanjang tadi. Solat tak tenang semua, tapi Alhamdulillah saya bersyukur sebab saya dah pun sampaikan apa yang saya patut sampaikan. Saya dah betulkan apa yang patut saya betulkan dan penerimaan yang sangat baik. Cuma saya berharap kita sama-sama lepas ni kita berjaga-jaga daripada ada sifat yang seperti makcik tadilah. Saya bukan nak kata makcik tak baik tau, sifat tu yang tak baik. Kita sama-sama hati-hatilah.
Okay, jadi sekian saja pada saya. Terima kasih sebab siapa yang sudi dengar saya bebel panjang, saya cerita panjang. Saya harap ada kebaikan lah daripada kisah apa yang terjadi pada malam ini kepada semua. Semoga Allah sentiasa maafkan kita atas kesilapan kita. Semoga kita sentiasa diberi hidayah dan semua. Bila salah silap, semoga kita dapat perbaikilah. Terima kasih semua. Doakanlah saya supaya saya sentiasa di jalan Allah. Assalamualaikum.